Selamat pagi, salam sejahtera. Isu paling mengejutkan kita pada petang ini adalah berkaitan dengan Khairi Jamaluddin. Selepas sebulan kalah di Sungai Buloh, ini tindakan kejutan dan keputusan Khairi Jamaluddin yang pasti membuatkan Zahid Hamidi pening kepala, tak dapat tidur dan sakit jiwa. Apa yang berlaku? Khairi hijrah ke UMNO Sungai Buloh. Wow. Akhirnya Khairi mengambil keputusan untuk berhijrah ke Sungai Buloh. Bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin secara rasmi berhijrah ke UMNO Sungai Buloh. Beliau berkata penghijrahan itu untuk menjadikan Parlimen Sungai Buloh kubu kuat Barisan Nasional dan memenanginya pada pilihan raya yang akan datang. Saya datang bukan hanya nak bertanding, kalah terus hilangkan diri. Tidak, kata beliau. Saya kekal di sini sehinggalah kita menang pilihan raya Parlimen Sungai Buloh, kata Khairi di TikTok BN Sungai Buloh pada satu majlis Ahad lepas. Khairi yang mewakili Wakil Rakyat Rembau selama 3 penggal sejak 2008 bertanding di Sungai Buloh pada PRU 15 tetapi kalah tewas kepada calon Pakatan Harapan yang menang dengan majoriti 2.693 undi. Bekas Menteri Kesehatan itu meraih 48.250 undi dalam pertarungan 7 penjuru. Khairi berkata keputusan untuk berhijrah itu dibuat selepas perbincangan dengan pemimpin UMNO bahagian. Saya tidak suka tinggalkan UMNO Sungai Buloh begitu sahaja dan saya rasa tidak adil kepada tuan-tuan dan puan-puan, kata Khairi Jamaluddin. Saya datang ke sini sebagai calon bidan terjun berprofil tinggi. Bila tidak menang, lepas itu terus cabut cari tempat lain. Khairi turut menyentuh mengenai pemilihan UMNO yang perlu diadakan dalam tempoh kurang 6 bulan dari November lepas. Soal pemilihan nanti kita bincang adik-beradik macam mana nak buat. Nanti kita bincang bersama-sama macam mana kita nak susun UMNO bahagian Sungai Buloh ini, kata Khairi Jamaluddin lagi. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, kita ulas dulu sedikit tentang Khairi Jamaluddin. Adakah Khairi akan mampu menjadi ataupun mampu bersaing dengan Zahid Hamidi? Walau bagaimanapun, secara pribadi saya fikir Khairi tidak akan dapat bertanding menjadi Presiden UMNO. Kerana beliau bukan ahli parlimen. Untuk menjadi Presiden UMNO, dia sekurang-kurangnya walaupun tidak masuk dalam perlembagaan parti, tetapi secara rasional dan terbaiknya ianya mestilah seorang ahli parlimen. Kerana biasanya Presiden UMNO akan menjadi calon Perdana Menteri. Jadi kalau Khairi bukan ahli parlimen, maknanya beliau tidak berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri kerana beliau tidak mempunyai kerusi di parlimen. Saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun, mungkin apa yang Khairi buat di Parlimen Rembau, Parlimen Sungai Buloh ini akan membuatkan Khairi dapat menyusun langkah beliau, strategi beliau, hala tuju beliau yang baru untuk memperkukuhkan UMNO. Adakah beliau akan menjadi syaf bersama dengan Hishamuddin Tun Hussein yang baru-baru ini juga telah menyatakan pendirian bahawa beliau akan tetap bersama UMNO selama-lamanya, dan beliau telah memberikan satu isyarat bahawa beliau mungkin akan bertanding bagi jawatan Presiden UMNO dan mungkin akan mengalahkan Zahid Hamidi. Dan adakah Hishamuddin akan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan? Itu menjadi persoalan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, selepas dikabarkan Zuraida Kamarudin bakal dipecat daripada parti PBM, ini jawapan yang paling hangat mengejutkan daripada Zuraida Kamarudin. Ikuti terus, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Baik, ini jawapan daripada Zuraida Kamarudin apabila pengerusi ataupun Presiden PBM, parti PBM mengatakan bahawa ada kemungkinan Zuraida bakal dipecat. Zuraida Kamarudin menjawab, angkuh dan tak matang. Zuraida membalas peringatan Presiden PBM. Susulan daripada kenyataan tegas Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM, Leri Sheng, berhubung nasib Zuraida Kamarudin dalam parti itu, bekas ahli
Parlimen Ampang itu berkata, Sheng sepatutnya berbincang terlebih dahulu sebelum melaksanakan sebarang tindakan atau membuat keputusan. Zuraida yang merupakan bekas pemimpin kanan PKR menyifatkan tindakan Sheng terhadapnya dan beberapa ahli parlimen lain dalam PBM sebagai angkuh, tidak matang dan gagal berfikir secara rasional untuk mengendalikan parti. Bagi menentukan hala tuju perjuangan ini, saya telah berbincang dengan sebilangan besar ahli PBM dan mendapati bahawa majoriti akar umbi tidak bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Sheng dalam tindakannya menguruskan parti. Tindakan dangkalnya yang sering mendedahkan hal-hal kerahasiaan parti di media sosial, ditambah lagi dengan kenyataan-kenyataan yang berbolak-balik atau berbolak-balik, ternyata telah merosakkan imej PBM dan juga mendatangkan kegusaran di kalangan ahli parti, kata Zuraida Kamarudin. Semalam Sheng berkata status Zuraida dan beberapa ahli politik yang dekat dengannya bakal menghitung hari untuk kekal bersama PBM, sehingga dengan memberikan masa sehingga esok untuk memberikan respon kepada surat tunjuk sebab yang dikeluarkan awal minggu ini. Kata Sheng, kegagalan berbuat demikian akan menjadikan Zuraida serta sejumlah individu lain yang kini digantung keahliannya dipecat serta merta. Sementara itu, Zuraida membangkitkan tindakan Sheng yang mengugut pemimpin lain dengan menggunakan kuasanya untuk menandatangani watika sebelum pilihan raya umum ke-15. Malangnya perkara itu berlaku setelah saya dan pasukan membangunkan PBM dari awal penubuhannya dengan penambahan kekuatan daripada anggota-anggota NGO, penggerak komuniti negara dengan perjanjian bahawa tampuk tertinggi parti diserahkan kepada saya serta merta berikutan pengumuman saya menyertai parti itu. Perkara ini juga telah diabsahkan melalui usul di dalam mesyuarat agung tahunan parti di peringkat nasional, tetapi setelah PRU 15 berlangsung, Sheng seolah-olah mengungkiri janji, malahan bertindak tanpa segan silu, membelakangi kehendak majoriti ahli PBM dan telah menyalahgunakan jawatannya untuk kekal berkuasa, katanya lagi. Justru, kata Zuraida, dia menyerahkan perkara itu kepada anggota PBM serta Jabatan Pendaftaran ROS untuk tindakan selanjutnya. Sungguh pun begitu, hal ini saya serahkan kepada ahli-ahli PBM serta pihak pendaftar pertubuhan untuk tindakan selanjutnya, kata Zuraida. Pada masa sama, dia berkata akan meneruskan aktiviti-aktiviti kebajikan dan sosial melalui kapasiti sedia ada dalam kalangan masyarakat. Ia termasuk menerusi platform Pertubuhan Penggerak Komuniti Negara yang menurutnya telah bersama-sama NGO Mufakat Nasional. Sebelum kita berpisah, adakah anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zuraida? Ataupun memang patut pun Zuraida dipecat daripada PBM? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cinta Malaysiaku. Bye-bye.